اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalau tidak kerana adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu,
tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu. Maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu sebagai benda yang halal lagi baik. Serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada dalam tangan kamu, jika Allah mengetahui ada kebaikan iman dalam hati kamu, nescaya Ia akan memberi kamu balasan yang lebih baik daripada harta benda penebus diri yang telah diambil dari kamu, dan Ia akan mengampunkan dosa kamu. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan jika mereka orang-orang tawanan itu bertujuan hendak melakukan khianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah pun melakukan khianat kepada Allah dengan kekufuran mereka sebelum itu. Lalu Allah menjadikan engkau mengalahkan dan menundukkan mereka. Kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. Dan ingatlah, Allah Maha melihat akan apa yang kamu lakukan. Dan orang-orang yang kafir setengahnya menjadi penyokong dan pembela bagi setengah yang lain. Jika kamu, wahai umat Islam, tidak menjalankan dasar bantu-membantu sesama sendiri yang diperintahkan Allah itu, nescaya akan berlakulah fitnah kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela Islam, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka adalah mereka dari golongan kamu. Dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengah lebih berat atas setengah yang lain, menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kita berada pada ayat-ayat terakhir dalam suratul Anfal. Bermula daripada ayat 67 sehingga ayat 75. Sekaligus menutup penafsiran suratul Anfal yang merupakan surah yang ke-8 pada juzuk yang ke-10. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana peri pentingnya jihad pada jalan Allah dalam mengalahkan musuh. Dan Allah mengajar orang-orang beriman supaya menerima perdamaian kalau musuh inginkan perdamaian. Dan Allah Ta'ala menyebut di antara nikmat Allah satukan umat Islam yang bukan disatukan dengan wang ringgit, tetapi disatukan dengan rahmat dan kurnia Allah Ta'ala, yang menjadikan penyatuan umat Islam penyatuan yang paling hebat dan paling agung. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi SAW supaya cukup bergantung kepada Allah dan bersamanya orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW supaya menggalakkan, mendorong orang-orang beriman untuk berjihad pada jalan Allah. Dan hendaklah sentiasa sabar, sentiasa teguh pendirian dalam menghadapi musuh walau sebesar mana pun jumlah musuh, supaya mereka tidak melarikan diri dan terus bersabar, kerana Allah Ta'ala akan membantu orang-orang yang sabar.
Maka ayat yang kita bacakan ini ialah natijah terakhir dalam peperangan Badar. Sebab sepanjang kita baca ayat-ayat dan suratul Anfal, ia berkait dengan peperangan Badar. Sama ada sebelum peperangan, ketika peperangan, selepas peperangan. Maka Allah Ta'ala nak menyebut tentang natijah terakhir, iaitu tawanan perang. Sebab dalam peperangan Badar, perang yang menyaksikan buat kali pertama dan julung kali umat Islam masuk dalam medan perang dan mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Bukan sekadar berjaya mengalahkan orang-orang Quraisy yang jauh lebih berpengalaman dan berpengaruh di semenanjung tanah Arab tentang taktik dan strategi perang, pengalaman perang. Mereka dikalahkan dengan satu kuasa yang baru muncul, kuasa Islam, yang menyaksikan kemenangan yang gilang gemilang, yang bukan sekadar pemimpin-pemimpin utama dibunuh, bahkan ditawan. Maka Allah dalam ayat ini menceritakan bagaimana kesudahan tawanan ini. Ketika mana ditawan sejumlah besar musyrikin Mekah, maka Nabi SAW memohon cadangan-cadangan para sahabat. Diriwayatkan daripada Ahmad, yani Imam Ahmad dan selainnya daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat bermusyawarah tentang bagaimanakah keputusan yang mereka perlu lakukan kepada tawanan-tawanan perang Badar. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad amkanakum minhum." Allah Ta'ala telah menjadikan kamu berjaya menawan mereka. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bangun dan memberi cadangan. "Ya Rasulullah, idrib a'naqahum fa'arid anhu." Kita pancung je kepala mereka. Jangan peduli mereka siapa. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bangun mencadangkan, "Nara an na'fu anhum." Kami berpandangan kita maafkan dia. "Wa an taqbala minhum al-fida' fa'fa anhum." Dan kita menerima tebusan daripada mereka, pembayaran. Maka Nabi SAW menerima cadangan ini. Bila Nabi terima cadangan ini, maka Allah Ta'ala menegur Rasulullah. Kerana cadangan ini cadangan yang salah. Isytihad yang salah. Diriwayatkan daripada Ahmad dan Imam Tirmizi dan Hakim, daripada Ibnu Mas'ud berkata, ketika mana hari Badar, didatangkan kepada Rasulullah SAW tawanan-tawanan perang Badar. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ma taquluna fi haula'il asara?" Apa pandangan kamu terhadap tawanan-tawanan perang ini? Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebut cadangannya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi bersabda, tidak pernah dihalalkan harta rampasan perang sebelum ini. Dan tidak pernah dihalalkan sebelum ini tawanan-tawanan perang. Sebelum ini harta-harta rampasan perang dibakar oleh api yang turun daripada langit. Maka bila mana berlakunya peperangan Badar, dihalalkan kepada kamu dengan harta-harta rampasan perang atau ghanimah. Dan diriwayatkan juga, bila mana Nabi SAW meminta cadangan para sahabat, maka Abu Bakar kata, kita minta tebusan. Lalu kata Umar, kita bunuh mereka. Lalu berkata salah seorang yang lain, "Aradu qatla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadmal Islam." Mereka semua ini hendak membunuh Rasulullah dan menghancurkan Islam. Patut kita bunuh mereka. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mencadangkan supaya diterima tebusan. Dan penyokong Abu Bakar berkata, Umar ini dia cadang sebab tidak ada saudara mara di situ. Kalau ada saudara mara dia takkan disuruh bunuh. Maka berlaku berbagai pandangan. Pandangan Umar Al-Khattab disokong oleh sebagian orang Islam. Umar kata, ni tawanan 70 orang kita bunuh semua. Lalu mereka berkata, benar ya Rasulullah. Mereka kan hendak membunuh Rasulullah dan menghancurkan Islam. Patut kita bunuh. Lalu Abu Bakar pula cadang, tak, kita terima tebusan. Yang menyokong Abu Bakar berkata, Umar dicadang sebab dalam tawanan perang tu tak ada saudara mara dia. Cuba ada saudara mara dia, takkan dicadang bunuh. Maka ni berlegar cadangan-cadangan tersebut. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu membenarkan kata-kata Umar Khattab. Apa yang
Umar Al-Khattab cadangkan itu betul. Kerana apa? Kerana mereka orang-orang Islam sebenarnya tidak menang secara mutlak lagi. Ia merupakan peperangan pertama. Kerana kalau dilepaskan dan dibiarkan, orang kafir akan kembali mengumpulkan kekuatan dan menyerang Nabi SAW. Dan memang ia berlaku dengan ulangan peperangan Uhud dan peperangan Khandaq. Orang yang terlibat dalam peperangan yang sama yang menyertai perang. Artinya kerana dalam permulaan Islam ini, Islam belum kuat, maka tidak patut menerima tebusan. Sepatutnya musuh-musuh tadi dibunuh semua. Kerana kejahatan mereka pada Islam, kejahatan mereka kepada umat Islam, bukan kerana keinginan mereka untuk menghancurkan Islam. Tetapi Nabi SAW lunak untuk menerima cadangan Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Rasulullah melihat cadangan ini untuk memberi peluang mereka memeluk Islam. Dan cadangan ini juga untuk mendapat wang menguatkan Islam dalam proses dakwah dan juga di dalam proses menyebarkan Islam, memerlukan wang. Maka ini latar belakang kisah daripada ayat-ayat yang kita bacakan ini. Dan kalau kita lihat ayat ini, bila Allah Ta'ala menyebut, maka nabi yang tidak patut bagi seorang nabi an yakuna lahu asra, untuk mempunyai tawanan perang, hatta yuthkina fil ard, sehinggalah dia benar-benar kuat. Artinya umat Islam pada tahap ini belum kuat dalam peperangan Badar. Dan bila musuh ditawan, tak patut dibebaskan, dilepaskan, hendaklah dibunuh. Walaupun Nabi SAW membunuh 3 pemimpin utama mereka, daripada 70 tawanan, 3 tidak dibenarkan tebusan, bahkan dibunuh. Manakala 67 lagi, ya, dibebaskan berdasarkan syarat-syarat tebusan. Tetapi Allah Ta'ala menegur Rasulullah SAW. Menerima tebusan satu kesilapan. Turidu aradad dunia, kamu nak kesenangan dunia sementara, wallahu yuridul akhirah, Allah nak akhirat. Itu yang mencadangkan supaya diterima tebusan. Mereka ini lebih cenderung untuk menerima dunia, melihat ini untung dunia. Allah tegur, bukan itu cara kamu melihat sesuatu perkara. Dalam urusan akhirat, yang perlu kita lihat ialah keuntungan akhirat lebih dahulu. Walaupun pada keuntungan dunia itu juga baik untuk Islam, namun dari sudut prioriti melihat keuntungan akhirat. Di sini Nabi SAW tersilap ijtihad. Ayat ini dalil bahawa Nabi SAW berijtihad. Apa maksud ijtihad? Rasulullah SAW memberi pandangan terhadap hukum. Kalau pandangannya benar, maka Allah Ta'ala benarkan. Kalau pandangannya salah, maka Allah akan tegur. Sebagaimana Rasulullah SAW pada permulaan Islam beranggapan berdakwah dengan orang kaya itu penting. Sehingga Rasulullah meninggalkan sekelompok orang miskin terlebih dahulu. Maka Allah turunkan ayat, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan berpaling daripada kelompok miskin. Hanya kerana dia ingin berdakwah pada orang kaya. Kerana baginda SAW pada ketika itu melihat dakwah pada orang kaya dan pada pemimpin memudahkan dakwah. Namun ijtihad Nabi itu ditegur oleh Allah. Salah. Siapa pun yang nak Islam, kamu kena ajar dia. Ayat ini turun kepada seorang sahabat bernama Abdullah ibn Umi Maktum. Dia buta. Dan dia miskin. Dia datang jumpa Rasulullah supaya ajar tentang Islam. Ketika mana Nabi sedang duduk dengan kelompok-kelompok pemimpin dan orang kaya. Maka Nabi rasa tak suka. Maka muka Rasulullah mula nampak tidak seronok ataupun masam. Masam. Sebab Nabi fokus sini. Macam kita, kalau kita tengah bercakap dengan orang lain, yang lain tengah nyibuk kita, nak tanya juga, maka kita takkan selesa. Maka Rasulullah beranggapan ijtihad Nabi, bila dia menangkan hati orang kaya, mudah hati orang miskin. Tapi Islam tidak begitu. Islam mengambil siapa pun nak kebaikan, sila datang sini. Ini ijtihad Rasulullah yang dibetulkan oleh Allah. Dan termasuk juga dalam hal peperangan. Nabi berijtihad. Ada waktu Rasulullah terus bercakap berdasarkan wahyu. Sama ada wahyu itu turun ataupun Allah mengilhamkan pada Rasulullah dengan wahyu melalui mimpi dan sebagainya. Tetapi ada kali Nabi ijtihad. Umpamanya dalam peperangan Badar, Nabi memilih satu tempat. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apakah ini wahyu ataupun ijtihad? Nabi kata, bahkan pendapatku, pandanganku, strategiku. Kata sahabat, ya Rasulullah, tempat ni tak sesuai.
Baik kita pergi tempat yang ada sumber air supaya kita dapat air dan musuh tidak mendapat air. Maka Rasulullah menerima. Para sahabat bimbang apa yang Nabi putuskan itu wahyu, maka mereka takkan campur. Ini wahyu. Tapi kalau itu pendapat, maka mereka pun memberi cadangan. Dan demikian juga kisah bila Nabi SAW melarang ditutkan pohon kurma. Nabi kata biarkan kurma itu berbuah macam tu, tak payah nak tut-tut dia. Ini satu proses menyuburkannya. Tiba-tiba hasil kurma pada tahun itu tidak elok. Bukan amat kurus. Bijinya lebih besar pada isinya. Lalu Rasulullah SAW berkata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Maka Nabi benarkan kembali melakukan tut. Satu proses untuk dapat hasil yang lebih baik. Maka orang-orang Ansar pun melakukannya dan dapat hasil yang baik. Di sini beberapa kisah Rasulullah SAW pernah berijtihad, memberi pandangan. Dan bila pandangan Rasulullah itu betul, Allah betulkan. Kalau pandangan Rasulullah itu tidak betul, Allah akan perbetulkan. Termasuk dalam peristiwa tawanan perang. Kerana itu Rasulullah menangis sesudah turun ayat ini bersama Abu Bakar Siddiq. Kerana bimbang Allah Ta'ala akan menghukumnya. Walau Allah Ta'ala tidaklah menghukum para Nabi dan para kekasihnya, namun kerana sifat orang yang dekat dengan Allah, maka mereka ataupun para Nabi ini bimbang. Sebagaimana kita ceritakan, Nabi-Nabi SAW, kalau mereka melakukan kesilapan, walaupun kesilapan itu bukan bersifat dosa, mereka akan ditegur oleh Allah dengan pelbagai hukuman. Seperti Nabi Allah Yaqub yang dipisahkan daripada Nabi Yusuf kerana kesilapan Nabi Allah Yaqub AS bandang satu keadaan. Nabi Yusuf dipanjangkan tempoh penjara kerana dia mula letakkan harapan dia pada tawanan yang lepas untuk beritahu pada raja. Maka Allah memberi hukuman kepada Nabi Allah Yusuf AS. Dan demikian kisah Nabi-Nabi yang lain. Setiap Nabi-Nabi, bila mereka melakukan kesilapan, maka Allah akan hukum dia. Allah akan tegur dan menghukumnya. Sebagaimana Nabi Adam AS, maka dihukum turun ke bumi. Tetapi kita tahu bahawa para Nabi ini maksum, tak buat dosa. Itu kita kena tahu. Kesilapan para Nabi, pertama tidak berdosa. Yang kedua, kesilapan para Nabi menjadi pengajaran kepada umat Islam. Kesilapan para Nabi SAW bagi menunjukkan juga tentang kemanusiaan mereka. Di samping mereka Nabi dan Rasul. Dan bagi menunjukkan kepada kita bahawa bila Allah Ta'ala nak jatuhkan ujian, maka tak kira siapa ujian itu datang. Supaya kita berhati-hati dalam hidup. Maka Allah Ta'ala sebut, laula kitabun minallah. Kalau tidak kerana ketetapan Allah semenjak di Lauhul Mahfuz, sabaq lamassakum fima akhadhtum. Kamu akan dihukum disebabkan kesalahan kamu. Azabun azim, dengan hukuman yang berat. Perkataan laula kitabun minallahi sabaq. Kalau tidak kerana ketetapan Allah. Apa dia ketetapan Allah? Yang pertama, ijtihad. Kalaupun salah tidak akan dihukum. Contoh hakim di mahkamah. Berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan keterangan-keterangan yang diambil, lalu hakim menjatuhkan hukuman mati. Tiba-tiba ternyata orang ni tak salah. Apakah hakim berdosa? Tak berdosa. Hakim berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan bukti menghukum orang pesalah tadi dengan penjara 5 bulan atau 5 tahun. Ternyata orang ni tak salah. Dia difitnah. Apakah hakim berdosa dalam memutuskan hukuman tadi? Tak. Kerana hakim berdasarkan ijtihad. Berdasarkan ijtihad bukti-bukti yang ada. Maka ini ketetapan Allah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Iza ijtahada al-hakim fa-asaba falahu ajran. Wa iza akhta'a falahu ajrun wahid. Bila seorang hakim berijtihad lalu dia betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dia dapat 1 pahala. Maka ijtihad menjadikan seorang bila dia berijtihad, apapun kesannya ataupun apapun jawapannya, dia tak akan berdosa. Namun bila dia mengetahui ijtihad itu salah, misalnya dia kena tarik balik. Menarik balik. Tapi apa yang dah berlaku, dikira. Maksudnya kalau hakim tadi dijatuhkan hukuman mati sebagai contoh. Hukuman mati, yang ni hukuman mati yang dikena penjara seumur hidup. Maka dijalankan hukuman mati ni, yang penjara seumur hidup ini dapat satu bukti baru, ternyata mereka tak salah. Ini satu konspirasi. Lalu hakim membebaskan yang masih ada, tapi yang mati itu macam mana? Apakah hakim bertanggungjawab? Tak. Itu dah lepas. Ini yang disebut bahawa ijtihad tidak akan membatalkan ijtihad dulu. Maksudnya yang dulu jadilah, kita tak akan ambil kira.
Allah Ta'ala tak ambil kira yang tu. Maka kerana itu Allah ajar di sini. Kalau tidak kerana ketetapan yang Allah tetapkan, putuskan bahawa ijtihad tidak salah, ijtihad tidak memberikan penyebab pada dosa dan sebagainya. Namun kalau salah, Allah perbetulkan. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban. Kerana itu makanlah segala yang kamu perolehi daripada peperangan, sama ada rampasan perang ataupun tebusan yang kamu ambil daripada tawanan, halalan tayyiban, halal lagi baik. Artinya, mula-mula Allah Ta'ala tegur, tapi keputusan itu tetap jalan. Yang dah ambil tebusan, ambil. Namun ini peringatan Allah Ta'ala. Supaya untuk akan datang, orang Islam melihat keutamaan akhirat berbanding duniawi. Walaupun dalam hal duniawi tadi kita tidak ada masalah akhirat. Tapi tetap dalam pandangan kita ukhrawi terlebih dahulu. Macam saya katakan dalam perang Badar, orang Islam baru perang dan mereka menang. Dan yang mereka tawang ini ialah penggerak-penggerak kota Mekah. Pemimpin-pemimpin kota Mekah. Kalau mereka bunuh semuanya, maka Mekah lumpuh, tidak akan berlaku perang Uhud dan perang-perang seterusnya. Sebab para pemimpin habis. Tapi kerana sifat lunak, menerima cadangan lunak untuk bebaskan dan juga mengambil wang tebusan, nampak untung wang tebusan tadi menguatkan Islam, sebenarnya ia memberi peluang musuh untuk kumpul kekuatan dan melawan Islam lagi. Tetapi ini satu kepahaman yang Allah nak beritahu kepada kita orang Islam. Kerana orang kafir akan terus memusuhi orang Islam. Dan mereka akan terus mengumpulkan pelbagai kekuatan. Kalau kita bersifat lembut dengan mereka, maka ini akan memulangkan paku keras kepada kita. Kerana itu Allah menyebut sifat orang beriman. Aizzatun alal kafirin. Mereka bersifat keras dengan orang kafir. Kerana selagi mana orang Islam tidak mendominasi kekuatan dan pemerintahan, selagi itu tidak boleh berlembut. Maksudnya kita tak boleh berlembut. Tuan-tuan tengok sikap orang kafir, sentiasa keras sehingga mereka mendapat hak berkuasa dan memerintah. Bila mereka dapat, mereka tunduk lagi keras sehingga mereka benar-benar berkuasa penuh. Ini yang berlaku pada Portugis waktu permulaan, Belanda dan sebagainya, Inggeris. Mereka akan buat cengkaman terlebih dahulu lebih kuat sehingga dah stabil dah elok, barulah mereka berlunak. Benda ni telah disebut oleh Allah kepada orang Islam. Bila kita berhadapan dengan orang kafir, maka tak boleh lunak pada permulaan. Kenapa? Kerana musuh terus menggembeleng kekuatan mereka, mencari kelemahan. Maka sehinggalah mereka datang kegerunan, ketakutan. Maka ketika itu berlembut itu memberi manfaat pada mereka untuk membuka jalan dakwah. Dia macam geng-geng gangster, tengah-tengah samsing lagi dia. Lalu kita berlembut, nanti lepas dia tembak balik kita. Dicari balik. Kalau kita bersifat keras, tunjuk haibah, maka ini ialah sebenar-benar izzah Islam. Ini yang Allah nak ajar kepada Nabi SAW. Dan Allah nak ajar kepada kita orang Islam dan pengajaran pada semua. Lagi mana kita tidak memerintah dengan kuat, dengan dominasi, jangan memberi muka kepada orang kafir. Jangan beri muka. Tunjukkan ketegasan. Kerana ini haibah Islam. Macam gini tuan-tuan, kalau kita jadi majikan, start buka syarikat dah berlembut dengan pekerja ponteng cabut lagi. Orang mula-mula buka syarikat, dia kena tegas. Nampak macam garang. Nampak macam samsi, sehingga pekerja-pekerja benar-benar tunduk, dah tahu manual pekerjaan, masa tu nak berlembut pun tak apa. Sebab apa? Tak naik atas kepala lah. Ni start buka dah lembut. Yang ni bos cuti, asyik cuti pula. Bos yang kerja. Yang kerja ni semua cuti sebab bos lembut. Dia pada permulaan kita nak set up satu benda, tunjuk ketegasan dia. Bila dah okey, semua berjalan atas track dia, okey, berlembut ketika itu. Berlembut. Macam kita dengan anak-anak kita lah. Mula-mula kita nak bentuk, dia kena tegas lah. Tegak. Dia dah besar, dah beranak, dah beranak pinak berkahwin, berlembut lah. Takkan nak anggap anak kita macam budak kecil zaman dulu juga nak pulas telinga dia. Tak jadi dah masa tu. Sebab mereka dah besar, mereka dah tahu tegas kita sebab apa. Biar berjaya dalam belajar, biar berjaya dalam hidup. Akhirnya anak-anak kita, alhamdulillah dah kahwin. Bila dah kahwin, kita tak bolehlah buat perangai zaman anak-anak kita kecil dulu. Tarik telinga lagi anak kita ni. Anak dah umur 30, kita duduk tarik telinga lagi. Tak jadilah. Sebab peringkat ini kita tunjuk lembut. Nanti kan bila raya anak tak nak balik kampung. Kita juga menangis kat dinding. Anak tak balik. Habis keras sangat. Pada permulaan anak ni tak pergi ke mana-mana. Paling jauh dia lari pun bawah rumah lah. Bawah rumah, lepas tu naik balik. Buat rayuan naik balik. Sebab dia tak tahu nak lari ke mana. Maka tegas waktu itu bagus.
Tapi bila saya kata dia dah okey, dah membesar, waktu tu kita berlembut, kita bersahabat dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita melihat kita mak ayah ni sebagai sahabat dia untuk meluahkan dan sebagainya. Maka itu dia rajin balik, dia rajin bertandang rumah kita. Dan ini fiqh peperangan, fiqhul jihad yang penting. Allah Ta'ala ajar pada Nabi SAW. Arti tak berbaloi kamu wahai Muhammad SAW, ambil untung sikit tebusan, sedangkan mereka selepas dibebaskan mengumpul kembali kekuatan. Yang kesannya kamu lihat kekalahan kamu dalam perang Uhud. Artinya kalau Rasulullah SAW mengambil cadangan Umar Al-Khattab, maka pemimpin ini semua dah tak ada. Macam saya kata, Mekah tadi lumpuh. Maka dengan mudah Rasulullah SAW mendominasi peperangan berikutnya. Tapi kerana kesilapan ini berlaku, namun kesilapan yang menjadi pengajaran. Allah tegur pada Nabi SAW. Allah Ta'ala tegur kepada sebahagian orang Islam yang menyokong cadangan Abu Bakar. Allah menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam membenarkan kata-kata Umar Al-Khattab. Sebab itu bila turun ayat ini, Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis. Kalau tidak kerana rahmat Allah nasihat kami akan dikenakan hukuman. Kerana cadangan tersebut, kami terima cadangan tersebut. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, kulli man fi aidikum minal asra, katakan kepada orang yang di bawahnya tawanan-tawanan perang. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Kalau dalam hati tawanan perang itu ada kebaikan, dah tak nak perang orang Islam, dah tak nak musuh orang Islam, dah nampak kebaikan orang Islam, dah beri mereka bebas, dah nampak kebaikan orang Islam dengan akhlak dan sebagainya. Kalau sekiranya Allah tahu dalam hati kamu ada kebaikan, yu'tikum khaira. Allah akan beri kebaikan kepada kamu. Bukan lebih baik mimma ukhidha minkum, daripada tebusan yang kamu dah bayar. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah ampunkan dosa kamu. Dan Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika mana tawanan-tawanan perang yang masih ada di sisi Nabi SAW, maka Rasulullah tak tahu nak buat apa ni tawanan perang. Ya, sekadar ambil tebusan kemenang bagaimana? Allah kata beritahu pada mereka, kalau kamu ni dalam hati ada kebaikan, tahu kejahatan kamu selama ini, tindas orang Islam, dan kamu ingin mendapat kebaikan ini, Allah akan beri petunjuk kepada kamu. Wa in yuridu khiyanataka, tapi kalau sekiranya mereka lepas bebas nak khianat lagi kamu, nak perang lagi kamu, faqad khanallaha min qabl. Baik, mereka dah ada rekod khianat Allah sebelum itu, fa amkana minhum, Allah Ta'ala dah beri kamu kemenangan. Kalau mereka ulang balik, mereka akan kalah lagi. Wallahu alimun hakim. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala menyebut setelah selesai urusan tawanan-tawanan perang, Allah menyebut tentang sifat-sifat ataupun orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi SAW dengan firman-Nya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wahajaru, yang telah berhijrah, wajahadu, yang berjuang, bi'amwalihim, dengan harta mereka dan diri mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberi tempat perlindungan, wa nasaru, dan memberi pertolongan, yakni orang-orang Ansar, ulaika ba'duhum awliya'u ba', mereka ini saling tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain. Walladzina amanu, ada pun orang beriman, walam yuhajiru, tapi tidak berhijrah, malakum min walayati min syai', kamu tidak bertanggungjawab ke atas mereka, hatta yuhajiru, sehinggalah mereka berhijrah. Wa in istansarukum fid din, kalau mereka meminta tolong kepada kamu wahai Muhammad, yang orang Islam tapi tak hijrah, fa alaikumun nasr, kamu hendaklah tolong, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, melainkan kalaulah kaum tadi yang bermusuh dengan orang Islam yang duduk dalam negara mereka ada perjanjian dengan kamu, maka kamu tak lusik. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah Ta'ala dengan apa yang kamu lakukan mengetahui. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba', sebahagian mereka menolong sebahagian mereka. Illa taf'alu, kalau kamu tidak membantu agama Allah dan menghadapi orang kafir, takun fitnatun fil ard, akan menjadi musibah terbesar di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerosakan yang berganda. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjuang, fi sabilillah, pada jalan Allah. Walladzina awaw, dan orang-orang yang memberi tempat perlindungan, wa nasaru, dan memberi pertolongan, ulaika humul mu'minun haqqa, mereka lah orang beriman yang sebenar, lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka keampunan Allah dan rezeki yang baik, yakni syurga. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, min ba'du hajaru, selepas itu kemudian barulah berhijrah, wajahadu ma'akum, dan berjuang bersama kamu, faulaika minkum, mereka sudah menjadi sebahagian daripada kamu, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat,
hubungan rahim sesama mereka, mewarisi antara satu sama lain. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui akan tiap sesuatu. Allah tutup ayat ini dengan menyebut kelompok bahagian-bahagian orang beriman. Ada 4 golongan orang beriman dalam ayat ini Allah sebut. Yang pertama, orang yang disebut muhajirin. Orang-orang yang pertama berhijrah. Yang kedua, orang ansar. Yang ketiga, orang beriman tapi tidak berhijrah. Mereka duduk di Mekah, mereka tak nak berhijrah. Sebab sama ada mereka lemah ataupun mereka tidak mau berhijrah atau sebagainya. Dan yang keempat, orang beriman yang berhijrah tapi selepas perjanjian Hudaibiyah. Selepas tahun ke-6 sebelum pembukaan kota Mekah. Kerana hijrah tamat sebaik sahaja berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 hijrah. Baik, orang-orang beriman yang pertama berhijrah sebelum perjanjian Hudaibiyah, maka ini disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama. Dan orang Ansar yang memberi segala sokongan dan bantuan, maka ini golongan Ansar yang dipuji oleh Allah dalam ayat yang kita baca. Yang ketiga ialah orang yang masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6. Mereka masuk Islam dan sebelum pembukaan kota Mekah. Dan mereka berjuang bersama Nabi SAW dan perang-perang selepas itu. Itu perang tahun ke-7 dan perang tahun ke-8, itu pembukaan kota Mekah. Dan yang keempat, golongan yang selepas pembukaan kota Mekah, barulah bersama Rasulullah. Ini 4 golongan. Salah satu golongan itu yang Allah Ta'ala sebut, orang beriman yang duduk dalam negara orang kafir. Ini satu fiqah, alaqah, kita katakan alaqah kharijiyah, hubungan luar kita. Kalau kita dalam satu negara bukan Islam, ada orang Islam di situ. Lalu orang Islam itu dizalimi. Apakah kita negara Islam boleh menyerang negara tadi? Baik, kita tengok. Kalau kita ada perjanjian damai dengan mereka, kita tak boleh serang mereka. Kita tak boleh serang mereka. Tapi kalau kita tidak ada perjanjian damai, tidak ada apa-apa perjanjian ikatan, kita boleh serang mereka. Manakala orang Islam berada di situ sepatutnya, kalau mereka tahu mereka ditindas, mereka telah berhijrah ke negara Islam. Kalau mereka duduk dalam negara bukan Islam, mereka tahu kezaliman negara bukan Islam, lalu mereka ditindas dan mereka minta tolong daripada negara-negara Islam yang lain, maka orang Islam akan tengok. Kalau mereka boleh berhijrah, mereka patut berhijrah. Kalau sekiranya mereka tidak boleh berhijrah, mereka terpaksa duduk di situ sebagai contoh. Kan kita akan tengok apakah negara kafir ini ada hubungan dengan kita. Ada perjanjian tak yang kita menteri? Perjanjian gencatan senjata, tak nak perang, dalam kesatuan ASEAN, kesatuan Asia, kesatuan tertentu. Kalau ada, kita kena hormat perjanjian tadi. Tapi kita membantah kezaliman tersebut. Tapi kalau tak ada, maka umat Islam wajib menolong. Kalau tak tolong, berlaku fitnah yang besar. Dan ini kita panggil alaqah kharijiyah, hubungan antarabangsa Islam. Kerana itu orang Islam yang berada di negara-negara di bawah kepimpinan bukan Islam, kalau mereka tahu mereka tak dibela, mereka patut berhijrah ke negara Islam yang membela mereka. Kalau tidak, negara Islam lain tak bertanggungjawab pada mereka. Mereka seperti mengambil risiko sendiri. Tetapi kalau sekiranya negara-negara kafir ini memang bermusuh dengan kita, maka di sinilah berlakunya perang atau jihad untuk membebaskan mereka. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.